أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita dipertemukan lagi pada hari kebiasaannya, hari Ahad, untuk kita sama-sama belajar sambung pengajian kita dalam Al-Fiqhul Manhaji. Kamu kecil-kecil belajar sudah Fiqhul Manhaji. Biasa orang-orang Fiqhul Manhaji ini satu kitab dalam kitab Imam Asy-Syafi'i. Biasa orang-orang besar baru dia belajar nih. Tapi kamu usia-usia ada yang kecil, ada yang apa-apa, kita belajar. Jadi syukurlah dan syukurlah kamu dimasukkan dalam madrasah. Dan Fiqhul Manhaji ini Ustaz Adam sebagai pengasasnya memasukkan silibus Fiqhul Manhaji dalam pengajian kamu. Maka alhamdulillah, satu nikmat bagi kita lah, satu peluang bagi kita untuk mempelajarinya. Sebab ilmu ini adalah wajib dituntut setiap orang muslim. Ya. Lagi-lagi mungkin ada di kalangan kita yang belum lagi akil baligh, belum lagi sampai umur matangnya, tapi usia kecilnya pun sudah dapat mendengar Fiqhul Manhaji, belajar tentang mazhab yang dia pegang, yaitu mazhab Imam Asy-Syafi'i. Ya, jadi banyaklah dalam mazhab kita. Kita belajar fiqh ini dalam semua sudut, bersucinya. Nanti kita akan masuk bahagian solat dia, ibadat dia, perkahwinannya, puasa, zakat, haji, pengurusan jenazahnya bagaimana, perkahwinannya bagaimana, jual belinya dalam Islam bagaimana. Semua itu kita kena belajar. So itu semua panduan dalam hidup kita. Sebab setiap sesuatu perbuatan, amalan, kita mesti tahu apa pokok pangkalnya, apa dalilnya. Yang ini dari mana ya? Rupanya kita baru tahu, yaitu semua itu ada dalil hadis, firman Allah dalam Al-Quran mengenai apa yang kita buat ini hari. Jadi perlu ada panduan. Jadi perlunya ada ilmu sebelum beramal. Jangan kita beramal dahulu tanpa ilmu. Ya, beramal tanpa ilmu akan jadi sia-sia. Berilmu tanpa amal pun sia-sia juga. Jadi kita mau ada dua-dua. Kita berilmu juga dan kita amalkan. Barulah namanya ilmu yang bermanfaat. Bila mana kita mati, ilmu itu yang akan bawa bekal kita ke kubur nanti. Jadi untuk proses menimba ilmu perlu pada kesabaran lah. Ya, dia 1 jam kah, 2 jam kah, macam kamu di sekolah lah kan. Penat memang menuntut ilmu. Sebab di samping kita menuntut ilmu, ada syaitan yang menggoda kita. Nah, ya, jangan aku belajar, penat. Jangan aku pergi madrasah, jangan aku belajar di sana. Janganlah aku pergi sekolah ni hari. Pura-pura lah aku sakit. Penat aku di sekolah ni hari. Semua itu adalah hasutan-hasutan syaitan supaya kita bodoh. Supaya kita bodoh, tak tahu apa-apa. Jadi kalau kita bodoh, sukalah syaitan. Oh, bodoh dia. Dia beramal tanpa ilmu, sembarangan, tak tahu apa-apa. Syaitan akan sukalah yang begitu. Ya, jadi yakinlah semua itu ada ganjaran pahala di sisi Allah. Ya, perlu kepada mujahadah, bersungguh-sungguh. Jadi hari ini insya-Allah kita masuk pula ke bahagian masih lagi bab taharah, bab ibadat, bab bersuci. Hari ini kita masuk hukum mandi. Dinamakan al-ghuslu. Al-ghuslu dalam bahasa Arab dia disebut al-ghuslu, yaitu mandi. Apa itu mandi? Apa hukum-hukum mandi yang terdapat di dalamnya, dan apa bahagian-bahagian mandi yang perlu kita tahu. Ya, kita tahulah semua mandi hari ini, alhamdulillah. Ya, jadi yang kita bahaskan di sini adalah mandi sunat, mandi wajib, siapa yang perlu mandi wajib, apa itu mandi sunat, cara-cara mandi sunat bagaimana, ya, bila saja tempo waktu-waktu mandi yang disunatkan, mandi yang diwajibkan. Itu namanya hukum mandi. Dalam bahasa Arab dia al-ghuslu. Ya.
Jadi mandi hukum dan bahagiannya seperti biasa, bila mana dalam fiqh kita belajar dahulu pengertian dia, apa maksud mandi, apa dalil disyariatkan tentang mandi. Ya, lepas kita belajar dia punya maksud, kita kena tahu apa dalil dia, daripada Al-Quran kah, hadis kah, mesti ada dalil. Agama tu perlu ada dalil, bukti. Dalil itu maksudnya bukti yang difirmankan oleh Allah ataupun yang disabdakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Selepas kita tahu dalilnya, barulah kita belajar apa hikmah kita disuruh mandi dan apa hukum-hukum berkaitan mandi. Jadi turutannya itu begitu. Kena tahu dulu apa maksudnya, kena tahu dahulu apa dalilnya, kena tahu apa hikmahnya, dan kita kena tahu apa hukum-hukum yang berkait. Ya, lagi-lagi budak-budak yang belum akhir balik, satu masa akan akhir balik, akan mengalami mimpi yang perlunya dia mandi wajib, wajibnya dia untuk mandi wajib. Jadi kena tahu, bukan sekadar budak-budak saja, ibu bapa yang paling penting untuk tahu. Ibu bapa kena tahu apa itu tentang mandi wajib, sebab dia tidak sedar anaknya sedang membesar. Anak perempuannya satu masa akan mengalami haid, lelaki juga akan mengalami mimpi untuk mewajibkan dia mandi. Bila mana dia sudah mandi, bila mana anak perempuannya dia tidak tahu ini haid ke apa semua, maka si ibu bapa tadi yang perlu jadi orang yang pertama untuk mengajarkan anak dia. Nak, kau begini-begini sudah masuk sudah tempo matangmu. Bila mana kau sudah haid, sudah mengalami mimpi bagi lelaki, maka kau wajib sudah untuk solat. Tak boleh sudah kau main-main main game tanpa kau solat. Jadi perlu untuk mandi, sediakan apa-apa yang perlu. Jadi perlu juga ibu bapa untuk tahu, terutama anak perempuan, anak lelaki, bila mana sudah akhir balik, maka perlu wajib dia untuk solat. Jadi kalau ibu bapa tidak tahu, maksudnya itu biarlah anaknya keluar darah, rupanya dia tidak tahu anak itu haid, ini sangat biasa-biasa saja. Maka anaknya pun berlarutan lah sampai darjah 6, tingkatan 1, tingkatan 2, sampai tingkatan 5 dia nak mandi wajib lagi. Haid setiap bulan, sepanjang tahun begitu, rupanya tidak pernah mandi wajib lagi. Boleh jadi dipersalahkan siapa? Anak tu atau ibu bapanya? Sudah tentu orang pertama disalahkan adalah ibu bapa, sebab tidak mengajarkan ilmu kepada anaknya. Kalaupun ibu bapa tahu, dia mesti kasih tahu anaknya. Ya, sama juga ada lelaki. Lelaki tadi semua akan kena. Ini sudah memang Allah ciptakan kepada anak-anak Adam. Lelaki akan keluar air mani dan perempuan akan mengalami haid. Dia perlu untuk mandi. Dia sudah wajib untuk solat. Jadi sampai bila-bila pun kalau dia tidak tahu mandi wajib, dia tidak pernah mandi wajib sampai 3 dan 5 baru dia mandi wajib, kesian. Lama ya, berapa tahun tu. Maksudnya dalam Islam kita dititik beratkan untuk bersuci. Mungkin agama lain tu dorang tidak ada orang haid kah? Dorang selepas bersama suami isteri kah, dorang tidak akan mandi, tidak akan mandi wajib. Maka dorang kotor sajalah sepanjang begitu. Kotor dari segi dalaman dia. Walaupun luarannya dia mandi ya. Tapi dalam Islam ada namanya mandi wajib, al-ghuslu. Jadi perlu untuk kita tahu. Budak-budak kena belajar, satu masa pun kamu akan besar, akan berkahwin, akan ada anak, ajarkan kepada anak. Jangan anak-anak perempuan kita tidak tahu. Dia tidak tahu dirinya haid. Sudah tahu dirinya haid, orang lain pula mengajar dia, ataupun cewek-ceweknya apa semua mengambil kesempatan terhadap perempuan tadi. Maka jadilah perkara-perkara yang tidak diingini berlaku. Lagi-lagi kita ni hidup di zaman kerosakan umat. Terlalu rosak sudah kita sekarang. Terlalu nazak sudah dunia ni. Hari-hari ada kes begini, hari-hari ada kes begini. Hari-hari ada kes rogol, hari-hari ada kes sana, kes sini. Sebab apa? Sebab dunia sudah tenat. Hujung-hujung dunia sudah. Jadi perlunya untuk kita berilmu sebelum kembali kepada Allah. Semua itu akan dipersoalkan kepada kita. Si bapa, si anak, ayah, ibu paling banyak disoal, kenapa tak ajarkan anak-anakmu? Ya, kamu akan jadi ibu bapa. Saya sendiri pun sebagai seorang ayah kepada anak, ustaz pun akan dipertanggungjawabkan. Kenapa tidak ajar? Kenapa biarkan anakmu? Ya, jadi anak itu satu tanggung jawab. Ya. Apakah maksud mandi? Mandi semua sudah tahu lah, so mandi ya, kita hari-hari mandi, alhamdulillah. Pengertian mandi menurut bahasa ialah mengalirkan air ke atas apa-apa saja badan kita. Maksudnya ada dua ya, dari segi bahasa dan ada dari segi syarak.
Dari segi bahasa ialah mandi, kasih siram air ke badan, maka itu dari segi bahasa. Dari segi syarak dia pula adalah mengalirkan air ke atas badan. Maksudnya mengalirkan, menyiram ini, menyiram air ke atas badan dengan niat yang tertentu. Itu maksudnya. Pencariatannya apa dalil dia tentang mandi? Mandi telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sama ada untuk kebersihan ataupun mengangkat hadas, dan sama dia ia menjadi syarat sah ibadat ataupun tidak. Dalil daripada Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa taala, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Bermaksud sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang banyak bertaubat dan mengasihi orang-orang yang sentiasa mensucikan diri. Artinya Allah suka kepada orang yang bersih berbanding orang yang dalam keadaan hadas. Hadas kecil dan besar daripada kekotoran, sama ada kekotoran zahir ataupun batin. Ya, kotoran kita ada dua, zahir yang kita nampak. Contoh tahi kena tanganmu itu zahir, mata kita boleh lihat. Ada kotoran daraman, mata kita tidak dapat lihat. Itulah kotoran-kotoran yang haid, nifas, kita punya mandi wajib. Ataupun kotoran-kotoran pada hati itu kotoran-kotoran yang tidak nampak. Kotoran maknawi, tidak dapat dilihat. Yang dapat dilihat ya di luar kita dapat lihat. Dalil daripada hadis pula, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, haqqun ala kulli muslimin an yaghtasila fi kulli sab'ati ayyam yawman yaghsilu fihi ra'sahu wa jasadahu. Wa 'inda Muslim haqqun lillah. Maksudnya setiap muslim mesti mandi sekali dalam 7 hari dengan membasuh kepala dan tubuh badannya. Menurut riwayat Muslim sebagai kewajiban terhadap Allah. Ulama menyatakan bahawa mandi sekali dalam seminggu itu adalah pada hari Jumaat. Dalil yang lebih lanjut akan dijelaskan kemudian. Dalil ijma' pula, ijma' ini adalah kesepakatan ulama. Ulama bersepakat, ulama mujtahid bersepakat menghukumkan mandi ini, menghukumkan mandi kerana kebersihan adalah sunat, manakala mandi yang menjadi syarat sah ibadat adalah wajib. Tiada perbezaan pendapat ulama dalam hal ini. Jadi maksudnya kalau ijma' ulama tidak ada perbezaan pendapat. Semua ulama mengatakan wajib mandi bagi yang mewajibkan dia mandi, dan mandi-mandi sunat yang layakkan dia sunat untuk mandi. Nah, jadi kalau dalam hadis diberitahu kita mandi, kalaupun kita ni di Malaysia tidak ada masalah lah. Kalau di Arab tu mungkin seminggu sekali dia mandi. Kita di Malaysia alhamdulillah tidak termasuk dalam perkara yang sukar untuk mandi, sebab kita banyak air. Malahan 3 hari sekali lagi nak mandi. Nak bau pun mandi juga dia. Biasa mandi yang lebih kurang pagi dan petang lah bagi orang yang bekerja. Bagi negara Arab yang kurang air, mereka jarang mandi, bukan sebabkan dorang bau ya. Dorang jarang mandi tapi tidak bau. Di sana musim panas dia musim panas yang kering. Jadi kalau dorang berpeluh pun tidak bau badan kita. Berbanding bahasa kita punya kering kini, sini kering yang lembab. Kalau kita nak mandi keringnya tadi kick badan kita tu. Lain baunya, bau asam, bau ketiak, bau bedaki. Jadi kalau nak mandi memang bau. Nah, ya. Itu hikmahnya Allah di bumi Malaysia ini tidak sukar mudah untuk kita dapatkan air, senang untuk mandi. Di sana sukar untuk dapatkan air, tapi tidak, cuaca dorang tidak membaukan badan tadi. Pun begitu, kalaupun tidak bau, dia cakap mesti juga seminggu sekali mesti mandi. Kalaupun tak bau badanmu, sama ada musim panas, tidak bau badannya, mesti dia mandi minimal seminggu sekali pada hari Jumaat. Itu musim panas, apatah lagi musim sejuk. Musim sejuk langsung tidak bau lah. Musim sejuk memang tidak bau. Pagi yang sejuk dan tidak akan berpeluh. Yang berpeluh pun tidak bau masa musim panas, apatah lagi musim sejuk. Maka dorang tidak akan mandi. Macam Ustaz sendiri pun, kalau musim sejuk di negara sana, agak 5 hari 6 hari baru mandi. Memang tidak bau. Cium badanmu pun memang tidak akan bau. Pun begitu, maksud hadis tadi pun, sunat hak kepada setiap orang muslim itu mesti seminggu sekali dia mandi. Nampak keadaan itu contohnya kan? Dorang tak bau tapi seminggu sekali mesti mandi. Jadi ulama mentafsirkan di sini adalah mandi itu adalah pada hari Jumaat. Tapi kita hari ini tidaklah seminggu sekali kan? Kita hari-hari mandi alhamdulillah. Tapi maksud hadis tadi tu begitu. Kenapa dia seminggu sekali? Ya. Cuma dorang kalau mandi, macam dorang tidak mandi selama 5-6 hari, tapi dorang juga akan menyuci bahagian-bahagian yang tertentu.
bagian-bagian mana lipatan-lipatan di celah paha untuk membasahkan sedikit untuk tidak mengeluarkan bau-bau yang tidak enak. Apa hikmah disyariatkan mandi? Kalau hikmah memang mandi itu hilangkan bau apa semua kan. Tapi mandi ini bila kita niatkan ibadat, maka dapat pahala lah. Kalau kita niatkan kosong, kita dapat kesegaran sahaja. Kan? Tidur kita niatkan ibadat dapat pahala, semualah. Bahkan suami istri juga bersama dengan suami bersama dengan istrinya dalam persetubuhan pun niat ibadat pun dapat pahala. Jadi semua tu dalam seharian tu kita merangkumi ibadat-ibadat kita. Jadi ibadat ini tidak semestinya solat sahaja. Ibadat ini di pikiran kita puasa, zakat, solat, haji. Itu memang ibadat yang wajib. Apa ibadat-ibadat yang selainnya? Mandi, makan, minum, masuk ke tandas, keluar tandas, semua itu kalau kita niatkan ibadat, maka dapat pahala sepanjang hari berpahala. Maka penuhlah pencatatan amalan kita. Bukan pahala solat siap pergi tandas dapat pahala, pergi dapur dapat pahala, makan dapat pahala, berak dapat pahala. Semua dapat pahala bila diniatkan ibadat. Termasuk juga mandi. Jadi hikmah pertama adalah mendapat pahala. Mandi mengikut pengertian syarak adalah ibadat. Hal ini kerana melaksanakan perintah syarak dan beramal dengan hukumnya, ia diberikan pahala yang besar. Sebab itu Rasulullah SAW bersabda, "At-tuhuru syatrul iman." Bersuci adalah sebahagian daripada iman. Jadi maksudnya yang pengotor, yang tidak berapa titik beratkan kebersihannya, tidak titik beratkan bau badannya, maka kurang iman pada dirinya. Dia tidak beribadat namanya. Tapi orang yang jaga kebersihan dirinya, dia jaga bau badannya supaya kawan-kawannya tidak tidak selesa dengannya. Dia jaga semua tu, maka dia dikira separuh iman dia dapat. Ya, dia menjaga iman dia. Jadi yang tidak menjaga bau badan, tidak mandi apa semua, makanya separuh iman pun dia tidak dapat. Ya. Jadi seorang muslim tu harus begitu. Ya. Jadi ibu bapa juga kena tahu kalau anak-anak sudah akil balik, mereka ini hormon dalam badannya dia sudah naik. Bulu-bulu misai pun sudah naik, bulu-bulu bagian kemaluan pun sudah mulai tumbuh. Itu memang Allah punya ciptaan. Dia manusia, dia Kristian kah, dia Muslim kah, memang ciptaan manusia begitu. Jadi kalau dia sudah tahu anaknya sudah naik, bulu ketiak pun sudah tumbuh, maka bau-bau pun akan mula keluar. Jadi ibu bapa kena jadi orang yang pertama untuk menjaga kebersihan anaknya. Nak, kalau pergi sekolah tingkatan 4 sudah kau macam lain sikit sama ketiakmu. Akhirnya dia doran dibelikan, disapukan supaya tidak bau, supaya selesa pergi sekolah. Ini spray badan sikit, kasih wangi-wangi sikit untuk mengelakkan bau badan keluar. Jadi ada juga yang begitu dibiar-biar, maka jadi bau pula di sekolah. Dia tidak tahu dirinya bau, tapi kawannya di belakang cerita bau kepet, bau apa semua, ya, bau mulut, semua. Jadi itu perlu kebersihan. Muslim kita ni dititik beratkan semua kebersihan. Bersugi, jaga ketiak, semualah. Ni Rasulullah itu begitu. Balik-balik pakai minyak wangi dari ujung rambut ni tu sampai ke ujung kakinya. Kecuali bahagian kemaluan Rasulullah, Rasulullah suruh istrinya letakkan. Sampai begitu sekali. Sebelum masuk rumah dia bersugi, nak mau masuk rumah bau mulut. Supaya istrinya sambut dia tu dalam keadaan Rasulullah tu tidak bau. Sampai tahap begitu ya. Mulutnya pun tak pernah diceritakan bau mulut, sentiasa bersugi. Ya. Jadi begitulah ya. Jadi mandi juga itu hikmah pertama mendapat pahala. Kedua adalah menghasilkan kebersihan. Ialah sudah tentu kita mandi akan dapatkan kebersihan. Apabila seorang muslim itu mandi, dia dapat membersihkan kekotoran yang melekat pada badan atau peluh yang keluar daripada tubuh. Tubuh badan yang bersih ini boleh menghindarinya daripada kuman-kuman yang menyebabkan penyakit. Bau tubuh badannya pula menimbulkan kemesraan dan kasih sayang sesama manusia. Orang harum kita suka dengan dia. Kadang bau harum itu melekat minyak wangi sama kita. Kita tanya, apa kau pakai minyak wangi itu bos? Kita ayat lagi. Cukuplah 3 ringgit cak malaikat subuh kau beli di pernikahan dulu-dulu punya tu. Okey sudah asal ada. Tapi jangan juga beli yang terlalu keras baunya. Kita hidup pun tak berapa ya. Ini berdasarkan hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya kana an-nasu ahla amalin wa lam yakun lahum kufatun fakanu yakunu lahum tafalun faqila lahum law ittasaltum yawmal jum'ah wa fi riwayatin lahumā faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law annakum tatahhartum liyaumikum hadha. Yang bermaksud orang ramai yang sibuk bekerja dan tidak mempunyai pembantu, badan mereka berbau busuk.
Lalu dikatakan kepada mereka, elok kamu mandi pada hari Jumaat. Dalam riwayat yang lain pula, Rasulullah bersabda, eloklah kamu bersuci pada hari ini Jumaat. Ya. Dan hikmah terakhir menghasilkan kecergasan. Ialah mandi pagi kita akan cergas. Pergi sekolah lah nak mandi memang akan jadi mengantuk. Mukanya kering, siap rambutnya kering. Boleh tahu tu, cikgu boleh tahu tu dia nak mandi. Ya. Jadi mandi pagi menghasilkan kecergasan. Jadi kalau kamu selalu mandi awal pagi, kamu rasa macam sihat, tidak mengantuk awal pagi, cergas rasa. Kalau tidak rasa mandi awal pagi, dia akan rasa kick, siap mau tidur, siap. Lepas subuh sambung tidur jam 10, jam 9. Tidak, itu tidak mendatangkan rezeki. Tidur yang bagus ni, lepas main subuh, dah habiskan semua dia punya zikir-zikir harian, hafazan dia punya Quran, tasbih, zikir semua. Dia sembang sunat duha. Dan lepas tu dia bekerja, dia akan tidur semula sebelum zuhur. Dia akan tidur waktu qailulah, tidur sebentar. Nah, itu barulah yang sunnah. Tapi kita yang belajar boleh tidur pagi sebentar kan, tidak yang terlalu lama, terlajak. Mandi boleh menjadikan tubuh badan cergas dan aktif, hilang rasa lesu dan malas, terutamanya selepas berlaku sebab-sebab yang mewajibkan seperti jima, yang akan dijelaskan nanti. Selesai pendahuluan kita masuk bahagian mandi. Ini besar sudah. Mandi terbahagi kepada dua, yaitu mandi wajib dan mandi sunat. Yang pertama kita bahaskan dulu adalah mandi wajib, ya, yang disebut sebagai al-ghuslul mafrud, ya, al-ghuslu al-mafrud, mandi yang diwajibkan. Mandi wajib adalah mandi yang mana tidak sah ibadat tanpa mandi wajib. Apabila terdapat sebab-sebab yang mewajibkan mandi. Sebab-sebabnya ialah janabah, yaitu berjunub, persetubuhan lelaki, suami dan istri, perempuan yang mengalami haid, wanita yang bersalin, dan orang yang meninggal dunia. Ada 4 perkara yang mewajibkan dia mandi. Persetubuhan, haid, maksudnya yang janabah ini sama ada dia bersetubuh ataupun dia mengalami mimpi. Pertama adalah janabah. Makna asal janabah adalah mana asal janabah ialah jauh. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fa bashurat bihi an junubin. Bermaksud maka pergilah ia lalu dilihatnya dari jauh. Ini dari segi bahasa. Junub ini maksudnya jauh. Bila mana orang yang selepas berjunub, dia akan jauh daripada perintah Allah, yaitu solat, puasa dan seumpamanya. Namanya jauh. Dari segi syar'i pula, janabah bermaksud air mani yang terpancut atau persetubuhan. Oleh itu orang yang junub ialah, ingatlah junub adalah orang yang junub ialah orang yang tidak suci disebabkan keluar mani atau persetubuhan. Jadi junub ni dibagi pada dua, sama ada laki yang penting dia ni mimpi keluar air mani ataupun keluar air maninya disebabkan dia melakukan persetubuhan bersama istri dia. Itu namanya janabah. Ia dinamakan junub kerana orang yang berjanabah menjauhkan diri daripada mendirikan solat selama dia berkeadaan demikian. Perkataan junub digunakan untuk umum, sama ada untuk lelaki kah, untuk perempuan kah, sama saja, sama ada seorang ataupun ramai. Apa sebab-sebab orang itu junub? Sebab-sebab janabah. Janabah disebabkan 2 perkara. Yang pertama keluar mani. Ya. Keluar mani. Sama ada di kalangan lelaki atau perempuan. Jadi keluar mani ini sama ada lelaki, perempuan pun keluar air mani. Dengan apa-apa sebab sekalipun, sama ada dia bermimpi ataupun dia bercumbuan ataupun melihat seseorang dengan berahi ataupun berkhayal. Jadi sebab keluar air mani tadi ini boleh jadi disebabkan dia ini bermimpi. Lelaki pun bermimpi. Mimpi maksudnya dia mimpi bersetubuh dengan perempuan ataupun dia melihat orang bersetubuh dalam mimpi dia. Ini ilham daripada Allah. Allah akan bagi ilham ni kepada anak Adam, walaupun perkara tu dia tidak belajar di sekolah tentang persetubuhan, tapi Allah bagi ilham kepada manusia supaya tahu cara bersetubuh bagaimana, supaya ada keinginan dengan perempuan. Jadi benda ni kalau tidak dibelajar pun Allah sudah bagi ilham.
kepada manusia. Cuma hari ini belajar di sekolah supaya anak-anak muda tuh makin tahu, makin takut, supaya tidak buat-buat sembarangan. Dulu di sekolah tidak ajar bab-benda begini, tapi akhir zaman nih sekolah sudah ubah buku teksnya, dikasih masuk semua bab-bab begini. Sebab budak-budak sekolah sekarang tidak sama macam dulu. Ada budak sekolah begini, buat sana, buat sini, maka perlu untuk diajar, dikasih tahu. Ya. Itu mimpi. Jadi perempuan juga dia akan mengalami mimpi bersetubuhan dengan lelaki, ya, ataupun dia bercumbuan hingga keluar air mani, ataupun melihat seseorang dengan berahi, keluar air mani, dia melihat seseorang dengan penuh nafsu sehingga keluar air mani dia, ataupun dia berhayal saja, berpikir benda-benda apa-apa semua sehingga akan dia keluar air mani. Maka itu yang pertama disebutkan air mani. Sebabkan bermimpi kah, dia berhayal kah, ataupun melihat seorang dengan penuh nafsunya. Ya. Nafsu ini fitrah, ya. Nafsu ini fitrah. Lelaki akan nafsu fitrahnya kepada perempuan. Jadi kalau fitrahnya sudah rosak, maka dia bernafsu kepada lelaki. Lelaki nafsu kepada lelaki, maka fitrahnya sudah rosak. Jadi gay sudah dia. Ya. Oke, seterusnya, yaitu ini berdasarkan hadis daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha, katanya, ingat kita belajar fiqhul manhaji, apa-apa saja hukumnya mesti akan dibagi tahu apa dalil dia, apa hadis Nabi yang menerangkan. Itu maksudnya agama itu perlu dalil. Daripada Ummu Salamah, ja'at Ummu Sulaim ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inna Allah la yastahyi min al-haqqi fahal 'ala al-mar'ati min ghuslin idha ihtalamat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'am idha ra'at al-ma'. Yang bermaksud Ummu Sulaim datang menemui Rasulullah. Satu masa Ummu Sulaim, seorang sahabiah, datang kepada Rasulullah, lalu bertanya, wahai Rasulullah, sungguhnya Allah ini tidak malu kepada perkara yang benar. Adakah perempuan wajib mandi apabila dia bermimpi bersetubuh? Perempuan yang datang sendiri bertanya kepada Rasulullah. So, kalau bab ilmu ini sepatutnya tidak boleh malu. Ya, maka yang dia buat pendahuluan, dia buat kata-kata hiasan, sungguhnya Allah tidak malu kepada perkara yang benar. Baru dia bertanya, wahai Rasulullah, adakah perempuan perlu mandi wajib apabila dia bermimpi bersetubuh? Rasulullah pun menjawab, ya, sekiranya dia bermimpi hingga keluar mani. Ya, namanya riwayat Al-Bukhari. Ya, oke. Hadis seterusnya daripada Aisyah radhiyallahu anha. Kita akan banyak baca hadis, bahkan banyak baca dalil Al-Quran. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil rajuli yajidul balala wa la yadhkuru ihtilaman qala yaghtasil. Wa 'anil rajuli yara annahu qad ihtalama wa la yajidul balala qala la ghusla 'alayhi. Faqalat Ummu Sulaim al-mar'atu tara dhalika 'alayha ghuslun? Qala na'am an-nisa'u syaqa'iqur rijal. Ini satu hadis lagi yang lain yang bermaksud Rasulullah SAW telah ditanya tentang seorang lelaki yang mendapati dirinya basah. Lelaki dari ini basah, ada air mani. Tetapi dia tidak ingat mimpinya. Dia bangun, dia basah keluar air mani, tapi dia tidak ingat mimpinya. Apa aku mimpi semalam ya, sampai keluar air mani? Rasulullah SAW menjawab, dia hendaklah mandi. Baginda juga ditanya tentang seorang lelaki yang bermimpi tetapi tidak mendapati dirinya tidak basah. Ada yang mimpi tapi tidak keluar air mani. Maka apa jawab baginda? Dia tidak wajib mandi. Kemudian Ummu Sulaim pula bertanya, jika perempuan bermimpi demikian, adakah dia wajib mandi? Rasulullah menjawab, ya, kerana perempuan adalah pasangan kepada lelaki. Jadi maksud hadis ini, kalau lelaki tadi bermimpi bersetubuh misalnya, ya, bersama dengan perempuan, tapi dia bangun tidak keluar air mani dia, maka tidak perlu mandi wajib. Sebab mandi wajib syarat pertamanya adalah dia mesti, salah satu sebabnya adalah keluar air mani. Jadi lelaki kalau mimpi tidak keluar air mani tidak perlu mandi wajib. Ada satu keadaan lagi, dia bangun dan basah seluarnya, ada air mani, tapi dia tidak ingat mimpinya. Dia tidak ingatkan mimpinya apakah, tapi keluar air mani, maka wajib untuk dia mandi, ya. Oke, kedua,
Itu keluar air mani ya. Jadi ada 3 juga air nih dikategorikan. Ada air mani, ada air wadhi, ada air wadi. Nah, ini kita dengar betul-betul ya. Air mani tadi kena mandi wajib lah kalau keluar. Adapun air mazi adalah cecair berwarna putih jernih melekit dan keluar di saat timbul nafsu kita dan juga tanpa syahwat. Sama ada syahwat ataupun tidak syahwat, di mana keluar air mazi. Keluarnya tidak dengan cara memancut dan tidak juga diikuti dengan rasa letih. Kadang-kadang seseorang tidak merasai mazinya keluar sebagaimana dia merasai maninya keluar. Mazi ini orang tidak rasa keluarnya ya, sebab air itu tidak memancut seperti air mani. Jadi bab ini kita kena belajar. Kalau tidak dia belajar, maka orang akan belajar sembarangan di luar. Nah, tapi kalau dia belajar fiqh, dia tahu sudah, oh begini. Kalau tidak belajar, maka dia akan cari ilmu-ilmu sembarangan. Ya, bercita-cita nak betul sama perempuan. Kayak itu air mazi. Mazi lelaki dan wanita sama saja dan tidak ada beza. Malah mazi akan keluar daripada alat kelamin seorang wanita apabila timbul syahwat pada dirinya. Jadi bila mana air mazi yang keluar, air syahwat, kita tidak perlu mandi wajib. Kita hanya perlu basuh saja. Basuh kemaluan kita saja. Basuh kemaluan. Jadi bila mana air mazi itu terkena di seluar, maka perlu dicuci lah seluar tadi. Ya, ataupun kita ganti seluar, boxer kita, seluar dalam kita kena ganti. Itu sudah najis. Ya. Air yang ketiga air wadi. Air wadi pula ia cecair berwarna putih, telur, tebal dan tidak ubah seperti mani, tetapi tidak ada bau. Biasanya keluar selepas membuang air kecil atau ketika memikul beban yang berat. Biasanya juga keluar dalam bentuk 1 atau 2 titis saja. Para ulama ijma bahwasanya air wadi ini tidak wajib mandi kerana keluar mazi sama juga dengan keluar wadi. Jadi keluar air mani saja yang perlu mandi wajib. Ya. Nanti kita belajarlah macam mana cara mandi wajib. Sekarang kita beritahu apa sebab-sebabnya. Oke, sebab yang kedua, tadi sebab pertama keluar air mani. Perempuan pun keluar air mani, lelaki pun keluar air mani. Sama ada dia mimpi ataupun dia berhayal ataupun pikir-pikir sembarangan, bila dia keluar maka dia perlu mandi wajib. Oke, yang kedua, mandi wajib diwajibkan disebabkan jima. Jima ini dalam bahasa Arab yang bermaksud persetubuhan. Ya, persetubuhan antara suami dan istri. Persetubuhan antara suami dan istri. Oke, apakah maksud jima di sini? Walaupun dia jima tidak keluar air mani dia. Walaupun suami tadi berjima dengan istri, walaupun si suami tadi tidak keluar air mani, tetap juga dikira jima. Sebab pengertian dalam fiqh, jima ini adalah ilajul hasyafa fi farjin. Fi farajin, ya, ilajul hasyafa fi farajin, yaitu memasukkan kepala zakar lelaki tadi ke kemaluan perempuan. Jadi walaupun dia masukkan sahaja kepalanya sahaja sudah dikira jima. Sengajakah, tidak sengajakah, main-mainkah, apakah suka-suka, tetap juga dikira berjima, maka wajib dia mandi. Tidaklah saya aku tidak sengaja tadi tiba-tiba pun tiba-tiba kah apakah? Tetap masa pula tiba-tiba tanpa ada niatnya. Maka perlu untuk dia mandi wajib. Dan juga walaupun si suami tadi dia berjima dengan istri yang separuh jalan tidak selesai dan suami tidak mengeluarkan air mani, pun kena mandi wajib. Sebab sudah memasukkan zakar ke kemaluan perempuan. Jadi ilmu fiqh kena belajar gini supaya paham betul-betul. Jadi ada yang tidak belajar mandi wajib, bahkan orang Islam itu sendiri sudah bersubuh dengan istri pun tapi tidak mandi wajib. Tidak mandi wajib. Habis itu sembahyang Jumat datang juga dia, padahal belum mandi wajib tadi. Dia mandi wajib pun tak, sembahyang pun seminggu sekali, rupanya dalam keadaan tidak mandi wajib. So apa? Sebab malas belajar. Kan? Jadi kebodohan tu menimpa dirinya sepanjang hayatnya begitu.
Ini berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jalasa baina syu'abiha al-arba'i thumma jahadaha faqad wajaba 'alaihi al-ghusl." Wa fi riwayatin Muslim wa in lam yunzil. Ini hadisnya. Kenapa wajib mandi? Semua ada hadis dia ataupun firman Allah. Allah beritahu ataupun Nabi beritahu kita. Maksudnya apabila si lelaki berada di antara kedua-dua paha dan betis perempuan kemudian menyetubuhinya, maka dia wajib mandi. Nabi bagi kiasan, ya, dalam hukum-hukum begini Nabi bagi kiasan, dia tidak terus direct. Jadi begitu apabila lelaki berada di antara kedua-dua paha perempuan ataupun duduk di atas paha perempuan menyetubuhinya, maka dia wajib mandi walaupun tidak keluar air mani tadi. Okey. Dalam riwayat Muslim memberitahu walaupun tidak keluar air mani. Itu sebab kedua. Ya. Hadis seterusnya daripada Aisyah radhiyallahu anha, wa massal khitanul khitana faqad wajaba al-ghusl. Yang bermaksud apabila bertemu alat kelamin lelaki dan alat kelamin perempuan itu bersetubuh, mereka berdua wajib mandi. Lelaki wajib, perempuan pun wajib. Okey, dalam hadis ini pasangan lelaki dan perempuan wajib mandi kerana kedua-duanya berkongsi sebab yang mewajibkan mandi. Okey, apakah perkara yang diharamkan, yang tidak dibolehkan ke atas orang yang dalam keadaan junub tadi? Jadi junub tadi ada dua, yang junub pertama dia mimpi, yang kedua junub disebabkan dia bersetubuh dengan istrinya. Jadi bila mana dalam keadaan itu apa yang dia tidak boleh buat? Yang pertama adalah solat fardu maupun solat sunat. Dia tak boleh solat langsung, solat fardu kah ataupun solat sunat. Walaupun yang dia solat itu walaupun sujud tilawah sekalipun, dia dengar orang baca Al-Quran, terdengar ayat tilawah, dia sujud tilawah pun tidak boleh. Ataupun sujud syukur pun tidak boleh. Ya, semua jenis ibadat begitu, tidak boleh langsung. Itu yang nama tadi itu al-junub, itu maksudnya jauh, al-bu'du. Al-bu'du jauh daripada perintah Allah. Okey, pertama solat, firman daripada Allah Subhanahu wa taala, la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu. Yang bermaksud, janganlah kamu hampiri sembahyang, janganlah kamu solat sedang kamu dalam keadaan mabuk hingga kamu sedar dan mengetahui akan apa yang kamu katakan, dan janganlah pula kamu hampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub berhadas besar, kecuali kamu hendak melintas sahaja hingga kamu mandi bersuci. Surah An-Nisa. Ayat ini menerangkan bahawa orang yang junub dilarang berada di tempat solat. Masjid pun tidak boleh dia berada di sana. Justru larangan mengerjakan solat adalah lebih utama. Ya, ini berdasarkan hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, katanya, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, la tuqbalu salatun bighairi tuhurin. Maksudnya tidak diterima solat tanpa bersuci. Maksud suci ialah suci daripada hadas dan janabah. Hadis ini juga menunjukkan haram mengerjakan solat sekiranya berhadas dan junub. Okey, kedua, apa yang tidak boleh? Berhenti atau duduk di dalam masjid. Apa maksudnya di sini? Melintasi di dalam masjid tanpa berhenti atau berulang-alik hukumnya harus. Ini yang berdasarkan firman Allah, wala junuban illa abiri sabilin. Dan janganlah kamu menghampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub, kecuali kamu hendak melintas sahaja. Maksudnya kalau dia masuk masjid disebabkan ada perkara yang dia mau ambil. Contoh dia iktikaf di masjid, mimpi keluar air mani. Ya, jam 2 pagi, jam 3 pagi dia tersedar, dia mesti keluarkan diri daripada masjid. Dia tidur di ruangan masjid. Macam ini madrasah, di kaki 5 tu kamu duduk dekat tangga tu. So, itu adalah laluan masjid. Baru dia kena mandi wajib. Ya, jadi melintas di sini maksudnya apabila kita mau masuk masjid, ada barang kita mau ambil, ada keperluan. Tak perlu kita suruh, pakcik ambilkan bagku bos sekejap. Aku baru mimpi tadi, belum aku mandi. Nah, kedapatan.
Jadi kita masuk saja, aku mau ambil beg ada di sana tuh. Ambil saja masuk. Ya, itu melintas masjid. Maksudnya tidak boleh tadi duduk di masjid iktikaf, duduk lama-lama. Itu tidak boleh. Kalau ambil barangnya sekejap, baru dia keluar, itu tak baik. Itu namanya abiri sabil. Dia melintasinya sahaja. Oke, seterusnya hadis Nabi baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, la uhillul masjida li haidin wala li junubin. Maksudnya aku tidak menghalalkan masjid bagi orang yang haid dan junub. Haid kita akan bahaskan kemudian sebentar, ya. Maksud tidak menghalalkan di sini adalah tidak boleh berhenti di dalam masjid sebagaimana difahami daripada ayat Al-Qur'an tersebut. Apa yang tidak boleh ketiga adalah tawaf. Tawaf mengelilingi Ka'bah. Orang dalam keadaan junub, dia termimpi ke di sana. Dia tidak boleh tawaf. Sama ada tawaf fardu ataupun sunat. Kita pergi umrah atau pergi haji, ada namanya itu tawaf fardu ataupun tawaf sunat. Tawaf wajib ataupun tawaf sunat. Dua-dua pun tidak boleh kalau dia masih berhadas besar. Ini kerana apa? Tawaf sama hukumnya dengan solat. Sebab itu disyariatkan bersuci dahulu sebagaimana ibadat solat. Ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW bersabda, at-tawafu bil baiti solatun illa anna Allah ahalla lakum fihi al-kalam faman takallama fala yatakallam illa bi khair. Yang bermaksud tawaf di Baitullah merupakan solat, tetapi Allah menghalalkan kamu bercakap-cakap dalam tawaf. Sesiapa yang bercakap hendaklah bercakap dengan yang baik-baik. Tawaf ini sama saja seperti ibadatnya solat. Cuma tawaf ini boleh bercakap-cakap. Solat tadi tidak boleh bercakap, kan? Kita angkat takbir saja semua diharamkan. Diharamkan bercakap, diharamkan makan dan minum. Tawaf pula boleh bercakap-cakap. Contoh perkara-perkara yang penting, dia tanya, bos, rawan berapa sudah nih? Tawaf berapa? Oh, baru 3 kali. Bos, berapa pusingan sudah nih? 4 kali. Tapi kalau dia tanya juga, kau di sini nih apa? Di mana mamamu? Di mana hotel kau belum nginap apa semua? Banyak cerita kosong. Nah itu Rasulullah begitu, faman takallama fala yatakallam illa bi khair. Bercakap-cakap itu melainkan yang berfaedah sahajalah. Jadi mesti ada wudu. Maksudnya mesti kita suci daripada hadas besar dan hadas kecil. Yang keempat, membaca Al-Qur'an. Tidak ada yang diharamkan membaca Al-Qur'an. Tegahan ini berdasarkan hadis. La taqra al-haidu walal junubu syai'an minal Qur'an, yang bermaksud orang yang haid dan junub jangan membaca sesuatu daripada Al-Qur'an. Ya, hadis ini dinilai sebagai dhaif. Jadi kalau dalam hukum fiqh ini apa-apa hadis yang dhaif, yang lemah, dia masih ada perselisihan hukum antara para ulama. Ada ulama yang membenarkan baca Al-Qur'an, ada yang tidak membenarkan baca Al-Qur'an. Sebab hadis itu tidak terlalu sahih, sebab dia status dia lemah. Tapi kalau hadis itu betul-betul sahih, kebiasaannya ulama bersepakat. Kalau kita belajar hadis, akan ada hukum-hukum yang begitu, dinilaikan hadisnya dhaif, yang terlalu dhaif, ada yang lemah, ada yang hadis hasan. Satu masa kamu akan belajar lah tuh, mungkin akan dimasukkan silibus di sini juga. Oke, perhatian, orang yang junub harus membaca Al-Qur'an dalam hati. Boleh baca Al-Qur'an tapi dalam hati tanpa melafaznya guna mulut. Mulut tu tidak bergerak. Baca Al-Fatihah kah, baca apakah di dalam hati. Dan harus juga baginya melihat Al-Quran. Ya, maksudnya tidak boleh pegang, dia tidak boleh baca guna bibirnya tadi. Harus membaca ayat Al-Quran dengan niat berzikir dan bukan dengan niat membaca Al-Quran seperti dia berkata. Jadi kita boleh baca ayat dalam Al-Quran tadi. Kalau mau mengaji juga, dia mengaji dalam hati dia. Adapun kalau dia mau mengaji dalam menggunakan mulut dia, dengan niat dia itu melafazkan zikir-zikir. Contoh ada zikir-zikir ataupun doa yang terkandung dalam Al-Quran yang dia nak baca. Contoh, Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah. Tapi dia baca tu dengan niat dia membaca doa, bukan niat dia membaca Al-Quran. Contoh dia baca kan, orang dalam keadaan junub dia masih boleh berdoa, tapi doa tadi dia niatkan adalah
bacaan tadi dia niatkan adalah berdoa. Begitu juga dia baca doa yang terkandung dalam Al-Quran, doa naik kenderaan, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Dia boleh baca guna mulutnya. Dia itu niatkan adalah doa, bukan dia baca Al-Quran. Ataupun juga ada musibah yang menimpa, kemalangan, kematian, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu pun dalam Al-Quran. Maka dia niat tadi dia baca doa. Walaupun dia baca tu dalam keadaan dia tidak suci, dalam keadaan dia berhadas besar. Itu maksud dibolehkan begitu. Tapi kalau dia baca Quran, baca mulut bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, maka itu tidak dibenarkan. Dia mesti suci daripada hadas dahulu. Nanti kita akan tengok apa perbahasan-perbahasan dia. Yang mana boleh baca, mana tidak boleh. Kelima, tidak boleh menyentuh Al-Quran. Termasuk juga dalam pengertian ini ialah larangan menanggungnya, membawanya, menyentuh kertas ayat suci tadi, atau kulitnya, atau membawanya sama ada di dalam beg ataupun peti. Ya. Menurut mazhab Hanafi atau sebahagian pendapat di dalam mazhab Syafi'i, diharamkan kepada orang yang berjunub, berhadas besar tadi, menyentuh wang dirham yang tertulis di atasnya ayat Al-Quran. Tetapi ulama mazhab Maliki berdasarkan pendapat yang sahih, dua pandangan yang masyhur dalam mazhab Imam Syafi'i dan satu pendapat di dalam mazhab Hambali, mengharuskan kepada orang yang berjunub menyentuh wang dirham yang tertulis di atasnya Al-Quran. Ada yang keras juga, wang yang ada tulisan Al-Quran pun tidak boleh pegang. Tapi ada yang membolehkannya. Firman Allah Subhanahu wa taala, la yamassuhu illa al-mutahharun. Bermaksud yang tidak disentuh melainkan oleh makhluk-makhluknya yang diakui bersih suci. Tidaklah disentuh Al-Quran itu melainkan orang-orang yang suci bersih. Dalam hadis pula beritahu, la yamassul Qur'ana illa tahir. Tidak boleh menyentuh Al-Quran melainkan orang yang suci. Ya? Ini pun hadis yang dhaif, yang lemah. Jadi ulama masih berselisih pendapat. Ada yang boleh pegang, ada yang tidak boleh pegang Al-Quran tadi. Jadi perhatian juga, orang yang hadas besar yang membawa Al-Quran bersamanya harus membawa barang-barang lain atau pakaian yang tidak bertujuan membawa Al-Quran semata-mata. Begitu juga harus membawa kitab tafsir Al-Quran sekiranya kandungan tafsir lebih banyak daripadanya. Karena perbuatan ini tidak dikatakan membawa Al-Quran pada hurufnya. Jadi membawa Al-Quran boleh juga, yang penting kita bawakan sekali beg kita tu ada mengandungi Al-Quran, bukan semata-mata kita nak pegang Al-Quran tadi. Jadi Islam itu menitik beratkan betul konsep bersuci. Jadi ayat-ayat suci Al-Quran itu kita tidak boleh pegang sewenang-wenangnya tanpa kita bersih daripada hadas besar, apatah lagi ada hadas kecil kita. Okey, itu sebab pertama yang mewajibkan mandi, iaitu janabah. Sebabkan dia mimpi keluar air mani ataupun persetubuhan. Yang kedua adalah disebabkan haid. Haid juga perbahasan yang panjang. Tapi cukupkan masa kita di sini. Jadi haid ini juga panjang perbahasannya ya. Jadi hari ini baru kita bahaskan satu bab. Ya, jadi boleh faham lah insya-Allah sebab kita bagi akil balik si lelaki tadi. Jadi kebiasaan akil balik lelaki keluar air mani tadi seawal usia mungkin 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun. Jadi lelaki itu yang akan tahu sendiri. Dia bangun saja tidur, lihatnya ada air di surnya, basah, dia rasa basah dan dia tahu itu bukan air yang biasa, maka itu air mandi yang wajibkan dia mandi. Dia boleh tanya bapaknya, "Pak, macam mana membuat ni?" Tapi kalau dia tidak tanya ayahnya pun, dia sudah belajar, maka dia boleh mandi wajib. Nah, kita belajar macam mana cara mandi wajib. Dan kalau dia tidak mimpi-mimpi juga, selama sampai tingkatan 3, 15 tahun dalam Imam Syafi'i, mazhab Imam Syafi'i, maksimum sampai tingkatan 3 dia tidak juga mengalami mimpi, maka dia secara otomatik dikira orang yang sudah akil balik, akalnya sudah sampai. Dan mimpi-mimpi juga, tapi ini jarang berlaku lah. Kita tahu siapa yang berlaku. Selalunya Allah akan fitrahkan kepada manusia dia akan mengalami mimpi. Tapi maksimum 15 tahun dia tidak juga mimpi, dia tetap dikira orang yang akil balik, yang sudah ditaklifkan sebagai mukallaf, yang sudah wajib ke atasnya solat, puasa dan sebagainya. Ya, berbeza dengan tentang haid. Haid nanti kita akan bincangkan pula di minggu hadapan. Haid juga panjang perbahasan dia. Mungkin ada adik perempuan kita, ada kakak kita bertanya kepada kita, kita tahu
kita juga ada ibu, kita juga bakal kahwin, ada istri, kita juga kahwin mungkin dikurniakan anak perempuan, kita akan ajar anak perempuan. Jadi lelaki punya kena tahu, sebab ada mak, ada istri, ada anak perempuan. Itulah fungsi ayah tadi, dia mengasih tahu duluan. Dia yang mengasih tahu duluan sebelum lelaki lain mengajarkan anak perempuannya. Kalau dia ajarkan benda bagus, alhamdulillah. Dia ajar benda tidak bagus, nauzubillah pula. Ya. Jadi penting untuk kita mempelajari. Jadi untuk tempo lelaki tadi, itulah dia ya. Tapi kalau lelaki bila dia mimpi tidak keluar air mani, dia mimpi juga bersama perempuan, itu tidak perlu mandi wajib. Yang perlu mandi wajib ni bila keluar air mani. Air mani. Ataupun dia bahaya tiba-tiba begitu, tiba keluar air mani, maka dia tetap mandi wajib. Atau bulan puasa, dia termimpi, dia tidur siang hari, terbangun jam 2 petang. Dia mimpi basah, keluar air mani. Batal ke tidak batal puasanya? Tidak batal. Tidak batal puasanya. Sebab bukan kehendaknya itu. Allah yang bagi. Dia hanya bangun dan dia mandi wajib seperti biasa. Kecuali dia menghayal tadi sehingga keluar air mani, baru itu atas kehendaknya. Dia yang mau perkara itu. Mimpi bukannya mau, ya Allah kasih mimpi aku ya Allah. Aku mau mimpi ni hari. Jadi dia tidak batal. Lelaki yang termimpi siang hari bulan Ramadan, dia mandi wajib saja bangun, tidak membatalkan puasanya. Orang haid tadi lainlah perbahasannya. Ya, pada lagi yang keluar air mani disebabkan berhayal atau berseronok-seronok mengeluarkan dengan tangannya sendiri ataupun seumpamanya, itu batal. Maka perlu untuk mandi wajib, dan bulan puasa juga dia batal puasanya. Itu perbahasan juga tentang ini. Berbeza pula orang yang dalam keadaan berjunub, bersetubuh jima dari suami istri, keluar mani kah, tidak keluar air mani kah, tetap mandi wajib. Sebab bersentuhnya dua kemeluan tadi. Ya, orang bermimpi, kalau dia mimpi keluar air mani, mandi. Kalau dia mimpi tidak keluar air mani, tidak perlu mandi. Tapi orang bersetubuh suami istri, dia keluar mani kah, tidak keluar mani kah, tetap juga mandi wajib. Begitu. Jadi itu namanya ilmu fardu ain, kita kena tahu. Jadi sebelum kahwin kena komplit semua tu. Kena tahu juga sebelum kahwin, kena tahu semua ilmu-ilmu begitu, supaya boleh ajar istrinya, supaya ada asas dalam kepalanya. Baik, demikian saja. Kita sambung pula minggu depan. Sebab mewajibkan mandi ada 3 lagi kita bahaskan, yaitu haid, perempuan yang haid, perempuan yang melahirkan anak disebut sebagai al-wiladah, dan orang yang meninggal dunia. Meninggal dunia kan kita mandikan dia wajib. Mandi wajib dia kali terakhir. Ya, jadi kita akan bahas di minggu akan datang. Oke, demikian saja. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat dikongsikan hari ini memberi manfaat pada diri kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.